Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera diucapkan kepada adik-adik pelajar kelas 4 dan 5. Apa kabar kamu semua pada pagi ini? Cikgu harap adik-adik pelajar semua berada dalam keadaan yang baik dan sihat-sihat sahaja. Dan ingat sentiasa memakai pelitup muka dan jaga SOP walau di mana adik-adik pelajar berada. Jadi adik-adik pelajar, hari ini kita akan belajar satu lagi topik baharu di mana topik ini adalah merupakan topik yang terakhir di bab migrasi yang kita akan pelajari sebelum-sebelum ini. Jika pada minggu lepas adik-adik pelajar telah mempelajari mengenai kesan migrasi terhadap di sesebuah negara, maka pada pagi ini adik-adik pelajar pula akan mempelajari mengenai topik membahaskan langkah-langkah untuk mengurangkan kesan migrasi di sesebuah negara. Jadi cikgu harap pada pagi ini adik-adik pelajar semuanya telah bersedia untuk mengikuti sesi kelas pembelajaran kita pada pagi ini. Pen, buku dan nota sudah berada di sebelah adik-adik untuk mencatat apa yang patut dan sudah bersedia untuk mendengar sesi penerangan pembelajaran daripada cikgu. Jadi, bagi penilaian hasil pembelajaran kita dalam topik ini, cikgu berharap pelajar dapat menyatakan 4 daripada 7 langkah mengurangkan kesan migrasi di sebuah negara. Jadi cikgu mau tanya adik-adik pelajar, pada pandangan adik-adik pelajar lah, apakah langkah-langkah yang boleh diambil bagi mengurangkan kesan migrasi di sebuah negara? Agak-agak adik-adik pelajar boleh teka ataupun boleh bagi tahu cikgu kah apa langkah-langkah yang sesuai. Jadi kalau adik-adik pelajar mau tahu apa langkah-langkah tersebut, tunggu sekejap lagi cikgu jelaskan apakah langkah-langkah tersebut. Jadi langkah-langkah yang kita boleh ambil bagi mengurangkan migrasi dalaman ialah pertama meningkatkan kemudahan asas di luar bandar, di mana pihak berwajib perlulah meningkatkan ataupun membina banyak kemudahan-kemudahan asas di kawasan luar bandar yang ada di bandar. Jadi dengan membina kawasan kemudahan asas yang ada di bandar, di kawasan luar bandar ini, maka migrasi di luar bandar ke bandar itu dapat dikurangkan. Sebagai contohnya, kemudahan rekreasi, kemudahan kesihatan ataupun hospital dan juga pusat membeli belah. Sekiranya pihak berwajib dapat menyediakan kemudahan-kemudahan asas ini di kawasan luar bandar, maka cikgu yakin dan percaya bahawa migrasi dalaman iaitu luar bandar ke bandar itu akan dapat diatasi dan dikurangkan kerana orang di luar bandar tidak perlu lagi ke kawasan bandar untuk menikmati kemudahan-kemudahan asas seperti kemudahan kesihatan dan kemudahan pusat membeli belah, kerana di kawasan luar bandar sendiri sudah ada kemudahan-kemudahan ini. Maka migrasi luar bandar ke bandar itu akan dapat diatasi dengan terbinanya pelbagai kemudahan asas di kawasan luar bandar. Macam ini, kemudahan rekreasi, hospital dan pusat membeli belah. Ini adalah contoh-contoh kemudahan yang perlu disediakan ataupun dibina oleh pihak berwajib. Kemudian memodenkan sektor pertanian. Memodenkan sektor pertanian akan menambahkan lagi hasil pertanian dan dapat mengurangkan migrasi luar bandar ke bandar. Contoh penggunaan jentera moden, bajak kimia dan juga biji benih bermutu tinggi. Kenapa memodenkan sektor pertanian dapat mengurangkan migrasi luar bandar ke bandar? Kerana dengan adanya permodenan dalam bidang pertanian di kawasan luar bandar, maka kualiti pertanian itu akan dapat ditingkatkan dan hasil
pendapatan penduduk kampung di luar bandar juga akan dapat ditingkatkan. Maka orang-orang kampung bila ada pendapatan hasil yang tinggi dalam pertanian disebabkan oleh sektor pertanian yang sudah dimodernkan ini, maka orang-orang kampung tidak lagi berminat di kawasan bandar untuk mencari pendapatan kerana pendapatan menanam padi itu sendiri sudah terjamin dengan hasil yang lumayan dengan termodennya sektor pertanian ini oleh pihak berwajib. Misalnya seperti penggunaan jentera moden dan juga benih padi yang bermutu tinggi misalnya. Kemudian kerajaan juga boleh melaksanakan dasar penyelarakan dan penyebaran industri. Misalnya kerajaan membangunkan industri kecil sederhana di kawasan luar bandar, di mana pembinaan industri kecil sederhana ini dapat memajukan dan meningkatkan ekonomi penduduk setempat di kawasan luar bandar. Jadi apabila ada ekonomi industri kecil sederhana seperti pembuatan keropok, pembuatan kicap, gula-gula, minuman tin, kraftangan dan sebagainya, maka peluang pekerjaan itu sudah tersedia di kawasan luar bandar. Jadi orang-orang di luar bandar tidak perlu lagi ke bandar untuk cari kerja. Kerana di kawasan luar bandar sendiri sudah ada pekerjaan tersedia dengan adanya industri kecil sederhana seperti yang dibangunkan oleh pihak kerajaan. Kemudian langkah-langkah untuk mengurangkan migrasi antarabangsa. Apa yang kita boleh ambil ialah pihak kerajaan dan swasta menyediakan pelbagai kemudahan sebagai inisiatif kepada penduduk tempatan untuk bekerja seperti di kawasan industri. Contoh inisiatif asrama pekerja, kemudahan, cuti bersalin dan pemberian bonus. Inisiatif pembinaan asrama pekerja ini sebenarnya dapat mengurangkan migrasi daripada bandar luar bandar ke bandar. Jadi ini antara langkah-langkah yang boleh diambil oleh pihak kerajaan dan pihak swasta bagi mengatasi masalah migrasi antarabangsa ini dalam kalangan pekerja mereka dalam konteks penduduk tempatan. Kemudian pihak kerajaan boleh menguatkuasakan undang-undang pengambilan pekerja asing. Misalnya kerajaan menguatkuasakan undang-undang dari segi kemasukan mereka dengan memberikan permit yang terhad, dengan melaksanakan dasar ujian tahap kesihatan sebelum masuk ke negara kita, dan juga peningkatan operasi penguatkuasaan pendatang asing tanpa izin. Dengan adanya penguatkuasaan undang-undang seperti ini, maka kemasukan tenaga kerja warga asing ke negara kita itu akan dapat dikurangkan. Seperti ini, bagi kad. Bila diorang kena bagi kad kan, jadi kad tu ada tempoh. Contohnya bekerja selama 2 tahun di Malaysia. Bila tamat tempoh, mereka mesti pulang ke negara asal. Kalau diorang tidak pulang, maka diorang boleh dikatakan sebagai pendatang asing tanpa izin dan boleh dikenakan tindakan undang-undang. Ini adalah salah satu langkah pihak kerajaan bagi yang mana boleh mengurangkan kemasukan tenaga kerja warga asing ke negara kita. Kemudian meningkatkan kemahiran pekerjaan tempatan. Di mana pihak kerajaan dia boleh mengurangkan migrasi antarabangsa tenaga kerja dari negara luar ke negara kita ialah dengan meningkatkan kemahiran pekerja tempatan, di mana kerajaan boleh memberikan latihan kepada rakyat tempatan seperti Kolej Vokasional, Institut Kemahiran Mara dan Pendidikan Vokasional Menengah Atas bagi menyediakan ke arah penduduk tempatan yang mempunyai kemahiran tinggi dalam kerja-kerja industri. Jadi dengan adanya kemahiran tenaga kerja seperti ini, maka negara kita tidak lagi bergantung kepada tenaga kerja asing yang mahir. Jadi negara kita tidak perlu mengimport dari luar. Negara kita boleh gunakan kemahiran yang ada dalam negara itu untuk diserap masuk ke dalam pekerjaan industri yang tertentu. Macam ni elektrik kan, bagi sekolah elektrik engineering gitu kepada anak-anak muda. Kemudian anak-anak muda yang ada kemahiran ini diserap masuk kerja ke dalam sektor industri yang berkaitan. Kemudian mengutamakan pekerja tempatan. Ini juga merupakan langkah yang boleh diambil pihak kerajaan bagi
mengatasi kemasukan warga asing ke negara kita, di mana kerajaan mengutamakan pekerja tempatan. Mana-mana kerja, maksudnya di sini orang tempatan yang didahulukan, orang tempatan yang dibagi kerja. Daripada kemahiran yang ada itu tadi, yang sudah diberi, maka kerajaan gunakan kemahiran itu serap bekerja di mana-mana tempat yang memerlukan kemahiran tersebut. Jadi dengan menggunakan kemahiran, mengutamakan pekerja tempatan ini, maka migrasi antara bangsa pekerja asing datang ke negara kita itu akan dapat dikurangkan. Jadi adik-adik pelajar, untuk topik langkah-langkah ini, adik-adik pelajar kena faham dan tahu terdapat dua langkah yang boleh diambil, itu dari sudut pandang migrasi antara bangsa dan juga migrasi dalaman. Di mana dari sudut antara bangsa dalaman tadi itu terdapat lihat antara langkah yang boleh digunakan adalah dengan menyediakan atau meningkatkan kemudahan asas di luar bandar, memodernkan sektor pertanian, penyelarakan dan penyebaran industri IKS, dan daripada antara bangsa itu sendiri dapat lihat menyediakan kemudahan insentif kepada pekerja, menguatkuasakan undang-undang pengambilan kerja asing, meningkatkan kemahiran pekerja tempatan, dan juga mengutamakan pekerja tempatan. Jadi dengan adanya langkah-langkah itu tadi, maka kita akan dapat mengurangkan dapat mengurangkan kesan migrasi dalaman dan juga migrasi antara bangsa itu tadi. Jadi cikgu harap didik pelajar kelas 4 dan 5 dapat sesuatu daripada apa yang cikgu sampaikan hari ini, dan kita jumpa lagi di lain masa yang akan datang. Sekian dan terima kasih.